Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada murid-murid sekalian. Okey, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang begitu penting untuk kita punya mata pelajaran sejarah dalam tingkatan 1. Okey, sebelum kita masuk ke tajuk yang akan disentuh oleh cikgu sendiri. Okey, jadi saya nak tahulah, ada beberapa gambar yang berkaitan dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang pertama ialah cikgu nak tunjuk. Okey, ini gambar apa? Dah semua boleh tahu ini gambar apa. Okey, ini gambar apa? Ya, betul. Okey, ini gambar kota Formosa yang terletak di Melaka. Okey, yang terletak di Melaka. Okey. Dan bangunan ini juga mempunyai banyak sejarah, tinggalan sejarah dari Portugis. Okey, suatu ketika dulu. Okey. Gambar yang kedua ialah gambar apa? Okey, seperti tahu gambar ni yang paling penting sekali untuk semua, terutamanya kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, yang kedua ialah apa? Betul, okey. Pengisytiharan kemerdekaan, okey, yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman. Dan beliau juga digelar sebagai Bapa Kemerdekaan dan juga Perdana Menteri yang pertama. Okey, gambar yang ketiga ialah ni, okey. Gambar ketiga, kalau kamu tengok gambar ketiga ni ada perbezaan warna kulit. Perbezaan warna kulit ini, okey, perbezaan warna kulit ataupun perbezaan latar belakang. Okey, latar belakang. Okey, jika di Malaysia kita tengok, okey, ini yang pertama kita tengok latar belakang ataupun dari segi pakaian, menunjukkan tentang pakaian. Yang pertama ialah okey, adik comel ni, yang perempuan ni ialah yang pertama ialah Chinese, okey, Chinese. Okay. Yang di tengah-tengahnya ialah bangsa Melayu, dan yang ketiga ini yang tepi sekali ialah India. Okey, jadi apa yang dikatakan tentang tiga berlainan latar belakang dan juga kaum dan agama? Okey. Ya. Malaysia ini merupakan satu negara yang majmuk serta berbilang kaum. Okey, berbilang kaum. Okey. Saya percaya, okey, setiap di antara kamu ada sejarah yang tersendiri. Okey, sejarah tidak kiralah sama ada sejarah suka ataupun duka, kan? Okey, contohnya macam kamu ada sejarah sendiri, macam contohnya sejarah yang gembira, kan? Jadi kamu pergi, contoh kamu pergi bercuti, katakan, okey, sejarah yang gembira contohnya. Okey, lepas tu atau kalau sejarah yang duka ialah kamu didenda dengan cikgu kerana kerja sekolahnya tak siap. Okey, tak siap. Okey. Jadi apa lagi yang kamu nak tahu? Okey, apa lagi yang kita tahu? Okey, tentang sejarah ni, tentang sejarah diri kita. Betul. Kan? Okey, apa yang kamu faham tentang sejarah diri sendiri? Okey, sejarah diri sendiri, itu sejarah sedih. Okey, betul, ya. Diambil sebagai, kita punya sejarah diambil sebagai pengajaran untuk kita lakukan yang terbaik. Sebagai contoh, sejarah kamu ialah apa? Okey, ya, mendapat keputusan yang tidak cemerlang. Jadi kamu untuk masa yang seterusnya kamu akan berusaha sedaya upaya dan untuk melakukan yang terbaik. Betul, okey, untuk melakukan yang terbaik, kan? Okey. Jadi untuk melakukan yang terbaik ini, untuk melakukan yang lebih baik adalah kena-mengena dengan tajuk yang kita akan belajar. Okey, betul. Betul, okey. Jadi tidak buang masa, pada hari ini kita nak buat satu aktiviti yang dianggap menarik. Okey. Okey, sebagai langkah aktiviti yang seterusnya, okey, sebelum tu cikgu nak ceritakan, okey, pada hari ini kita akan belajar tentang kepentingan mempelajari sejarah. Okey, kepentingan mempelajari sejarah. Betul, okey, kepentingan mempelajari sejarah. Okey, banyak kepentingan yang kita tahu. Betapa pentingnya sejarah. Seperti yang kita tahu tadi, sebentar tadi cikgu sebut, ialah kita tahu asal usul kita. Di samping sebagai asal usul, kita tahu asal usul negeri yang kita duduk. Negeri apa? Contohnya sebagai negeri Perak. Betul, kan? Okey. Okey, jadi tanpa buang masa, cikgu nak kamu bahagikan mengikut kumpulan. Okey, di mana satu kumpulan akan ada 4 orang.
hingga 5 orang. Okey. Okey, 4 orang hingga 5 orang. Dan okey, dalam kelas ni okey, saya nak membentuk hingga 5 kumpulan. Okey, 5 kumpulan kerana ada 5 tajuk yang kamu akan, setiap kumpulan berbeza, iaitu setiap kumpulan akan dapat tajuk yang berlainan. Okey, yang berlainan. Okey. Okey, apabila sudah duduk, okey, nampaknya semua sudah duduk di tempat yang masing-masing. Okey, tanpa membuang masa, kita tidak ada banyak masa. Okey. Okey, ini adalah topik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kita akan belajar pada hari ini. Okey, kepentingan mempelajari sejarah. Okey, kepentingan mempelajari sejarah. Okey. Yang pertama tadi ialah kita tahu mengambil mengenal asal usul. Okey, mengenal asal usul. Kita tahu tadi mengenal asal usul diri dan juga sejarah diri. Okey. Yang kedua ialah mengambil iktibar. Okey, yang ketiga memupuk semangat patriotisme. Okey, yang keempat, okey, mengukuhkan perpaduan. Okey, yang keempat mengukuhkan perpaduan. Okey, yang kelima ialah okey, membangunkan negara, bangsa dan negara. Okey, seperti tahu, okey, ni ada 5 tajuk. Betul kan? 5 tajuk. Jadi setiap kumpulan akan mendapat tajuk yang berbeza. Sebagai contoh ialah kumpulan 1, dia akan dapat tajuk mengenal asal usul. Okey, tajuk yang kedua ialah mengambil iktibar, dan seterusnya hingga kumpulan 5. Okey. Okey, jadi cikgu akan edarkanlah tajuk berdasarkan ini. Jadi setiap kumpulan kamu melantik satu ahli kumpulan. Satu ahli kumpulan sebagai seorang ketua untuk datang ke sini. Untuk datang ambil nota. Okey, nota dan juga tajuk. Okey. Okey, aktiviti yang akan kita jalankan pada hari ini ialah 3 stray 1 stay. Okey, kalau kita tak nak, ataupun kita akan buat secara gallery walk. Okey, yang sesuai. Okey, saya rasa mungkin tak nak kucak-kacirkan kelas, ataupun tak nak semua jadi berterabur dalam kelas. Okey, jadi pada cikgu rasa 3 stray 1 stay. Okey, maksud 3 lagi ahli kumpulan, 3 daripada ahli kumpulan pada 4 tadi pergi ke kumpulan lain untuk mendapatkan bahan yang berbeza. Okey, untuk mendapatkan bahan yang berbeza. Okey. Okey, sebagai contohnya kumpulan 1 dia dapat tajuk mengenal asal usul. Okey, di dalam sampul tersebut, okey, di dalam sampul bahan tersebut ada juga nota tentang mengambil iktibar, ada juga nota tentang memupuk semangat patriotisme, dan juga ada tentang tajuk, ada tentang tajuk isi, iaitu memupukkan perpaduan. Okey, jadinya setiap yang 3 tu perlu dapatkan ke kumpulan lain. Okey, pergi ke kumpulan lain untuk dapatkan tajuk yang berkaitan dengan tajuk yang kamu dapat, tajuk utama yang kamu dapat. Sebagai contohnya, okey, mengambil iktibar. Okey, maknanya yang baki seorang pelajar atau 2 orang pelajar tu dikehendaki duduk dalam kumpulan masing-masing sebelum untuk menanti pelajar lain datang untuk merujuk kamu. Okey, untuk merujuk kamu. Okey. Dan juga masa yang diambil ialah tidak lama kemungkinan. Saya bajet dalam 15 minit. Okey, 15 minit itu 20 minit. 15 minit. Saya harap semua pelajar dapat ikut, sebab kita bila dah semua lengkap, kita akan lakukan pembentangan secara kumpulan. Okey, pembentangan kumpulan mengikut tajuk yang kamu dapat. Mengikut tajuk yang kamu dapat dan juga isi yang kamu perolehi daripada kumpulan lain. Okey, isi daripada kumpulan lain. Okey, tanpa melengahkan masa, okey, semua pelajar dalam keadaan teratur. Okey, boleh mulakan aktiviti sekarang. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim boleh mulakan sekarang. Okey, maknanya setiap kumpulan satu sudah dapat nota, dia akan ke kumpulan lain, maka kumpulan lain akan rujuk kumpulan lain. Okey, jangan bangun semua. Okey.
Okey, alhamdulillah. Okey, semua nampaknya semua sudah selesai. Di mana okey, kumpulan 1 sudah. Okey, sudah. Kumpulan 2. Okey, sudah. Kumpulan 3 di belakang. Okey, sudah. Kumpulan 4. Okey, 5. Okey, yang belakang tu sila cepat sikit menulis. Okey, okey, selesai ya. Okey. Kumpulan 5. Okey, dan sekarang ini tanpa melengahkan masa, okey, daripada hasil apa yang kamu dapat, okey, hasil apa yang kamu dapat. Jadi cikgu nak kamu bentang. Okey, bentang. Okey, cikgu nak kamu bentang. Okey. Mengikut format. Okey, semua ahli kumpulan sila keluar. Keluar dan keluar untuk melakukan bentangan. Okey, maka kalau nak ikutlah seorang pegang wakil, seorang pegang kertas maju atau seorang lagi tukang sebut. Okey. Saya mulakan dengan kumpulan mana yang nak mula dulu? Okey, kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 sila mulakan dengan tajuk okey, mengenal asal usul. Okey, mengenal asal usul. Silakan satu. Okey, ini aktiviti yang jadi jalankan iaitu History One Stay. Okey, di mana bahan contohnya kumpulan 1 tadi dia telah mendapatkan bahan, okay, bahan daripada setiap kumpulan yang berlainan. Okey, setiap kumpulan yang berlainan. Okey, jadi yang kumpulan 1 tadi ialah mengenal asal usul. Okey, bagaimana terdapat isi pada kumpulan lain. Okey, yang pertama ialah mengapa kita perlu mempelajari sejarah ialah mengenal asal usul. Okey, yang pertama ialah kita dapat mengenal asal usul keluarga. Okey, siapa di antara latar belakang keluarga kita. Okey, untuk keluarga kita. Yang kedua ialah mengenal asal usul negara. Okay, mengenal asal usul negara sebagai contoh tadilah kita tentang pengisytiharan kemerdekaan, okay, oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, yang ketiga ialah mengenal adat istiadat, okay, negara ini berbilang kaum. Jadi kita tahulah adat kaum Cina, kaum India dan juga Melayu sendiri. Okey, yang keempat itu mengetahui budaya sesuatu kaum. Okey, budaya. Okay, apa yang diamalkan budaya ni macam mana? Kan tidak semestinya dalam perayaan ataupun tidak dalam perayaan ataupun majlis perkahwinan, majlis keramaian. Majlis, okey. Sebagai contoh kita Islam, okay, hari raya Aidilfitri, contoh. Perkahwinan kita caranya macam mana, kan? Okey. Begitu juga kita dengan Raya Idul Adha. Okey, begitu juga dengan kaum India. Okey, kaum India seperti Thaipusam dan juga Deepavali. Itu juga dia kata kita tahulah ada istiadat dan juga budaya sesuatu kaum. Okey, budaya sesuatu kaum. Betul, okey? Itulah kita tahu budaya sesuatu kaum. Itulah pentingnya kita belajar mengenal asal usul. Ya, asal usul. Ya, alhamdulillah nampaknya semua pelajar telah pun selesai. Okay? Semua pelajar telah pun selesai melakukan pembentangan daripada kumpulan 1 iaitu mengenal asal usul, mengambil iktibar. Kumpulan 3 iaitu memupuk semangat patriotisme. Yang keempat memupukkan perpaduan. Yang kelima ialah membangunkan negara dan juga bangsa. Okey, jadi cikgu ingin merumuskan bahawa seperti yang mula-mula tadi cikgu terangkan bahawa mengenal asal usul ini penting untuk kita supaya kita tahu apa asal usul diri kita daripada keluarga mana, kan, contohnya. Okey, keluarga kita daripada kaum mana, setengah ada campuran, betul. Okey. Yang kedua ialah mengambil iktibar. Okey, mengambil iktibar ni kebanyakan sentuh tentang kita tahu negara kita pernah dijajah oleh penjajah, sama ada Portugis, Belanda dan juga British serta Jepun. Okay, jadi meskipun kita telah mencapai kemerdekaan, kita tak boleh nak memandang rendah terhadap keamanan negara. Okay, kalau kita tak jaga keamanan dan keamanan negara, negara kita akan pucat-kacir. Okay, negara kita akan pucat-kacir dan tidak tolak kemungkinan akan berlaku peristiwa perkauman seperti peristiwa 13 Mei. Okay, 13 Mei. Peristiwa 13 Mei, okay, yang melibatkan kaum Cina dan juga kaum India. Yang melibatkan kaum Cina dan kaum Cina dan kaum Melayu. Kan, saya saja uji. Okay, disebabkan ketidakpuas hati terhadap putusan pilihan raya.
kelas raya. Betul? Okey. Jadi itulah kita mengambil iktibar, kenalah jaga keharmonian, perpaduan kaum antara satu sama lain. Okey, satu sama lain. Okey. Samping itu juga ialah kita juga ada semangat patriotisme. Semangat patriotisme, semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan, kita meraihkan kemerdekaan, kita mengenangkan para pejuang yang terdahulu. Antaranya ialah seperti Rentak, Dosan, Tuk Janggut, kan. Samping itu ya. Jadi kita tahu banyak gambar-gambar Perdana Menteri, itu antaranya tokoh-tokoh juga. Dan tapi saya tahu ramai yang tak tahu tentang Rentak, siapa itu Rentak, siapa itu Tuk Janggut, kan. Itulah pejuang kemerdekaan. Pejuang kemerdekaan. Samping itu juga tentang tajuk ni ialah mengukuhkan perpaduan kaum, mengukuhkan perpaduan kaum. Sebab negara kita ini bukan hanyalah terdiri daripada satu kaum, tetapi ialah pelbagai kaum seperti India, Melayu dan Cina yang berlainan agama. Contohnya Melayu sudah selesai Islam, kaum Cina, Buddha. Tetapi ada juga kaum Cina yang Islam. Itu juga dengan India. India mereka agama Hindu. Ada juga India yang beragama betul, agama Islam, kan. Islam, ada yang katakan mama, betul, agama Islam. Tetapi yang kita tahu tentang ini perbezaan latar belakang agama, kan. Itulah ada perpaduan. Jadi isu-isu agama ini adalah satu isu yang sensitivity terhadap masyarakat, Jadi tajuk ini penting, kita nak sebagai tajuk yang dianggap yang akhir sebelum masuk ke bab yang seterusnya. Itu adalah penting. Kita tahu perpaduan. Ada soalan tadi kan, yang ada tanya tentang soalan daripada saya. Kita buka pada soalan. Ya betul. Mengapa negara kita ada berbilang kaum? Berbilang kaum, katanya India dan Cina. Mengikut sejarah lampau tanah Melayu. Penjajah terutamanya seperti British telah membawa masuk kaum Cina dan India untuk bekerja buruh. Untuk bekerja sebagai buruh. Jika kita tengok di negeri Perak sendiri, terdapatnya lumbung biji timah. Jadi kampung Cina pun datang bekerja di sana, kan. Yang kedua, mengapa ada yang bertanya tentang mengapa kebanyakan ada yang India di estate, dan Cina kebanyakan di bandar, dan juga Melayu kebanyakan di kampung. Itu memberikan kesan sampai sekarang. Mengapa itu terjadi? Kesan yang sehingga sekarang berlaku masih lagi memberi kesan. Antaranya ialah dasar pecah dan pentah dilakukan oleh pihak British. Dasar lakukan pecah dan pentah oleh penjajah itulah British, di mana Cina bekerja sebagai perniagaan di bandar, di bandar. Manakala India pula di estate. Seperti kita tengok sekarang ni berlaku di kelapa sawit. Sekarang ni tengok kelapa sawit, banyak yang India, tak ada Cina pun, jarang. Kita jumpa Cina pun jarang. Kebanyakannya India ni, kebanyakannya di estate, betul lah. Kita tengok lalu di mana-mana lebuh raya, mesti kadang tu ada nama India, kan. Syarikat tu tanya punya India. Estate. Dan yang ketiga ialah Melayu. Mengapa Melayu kebanyakannya di kampung, kan. Kita Melayu di banyak, Cina tak ada. Cina ada cuma jarang. Kita juga dengan India cuma jarang. Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Ya, betul. Melayu telah dipecahkan oleh pihak British untuk di kampung sebagai pekerja pertanian. Misalkan pertanian. Nampaknya itu sajalah tentang topik kita pada hari ini. Jadi saya harap semua pelajar faham, dan jangan lupa tentang maklumat presentation yang tadi tampal di belakang, serta dan juga jangan lupa salin nota. Sebab nota ini penting sebab akan hadapi ujian kita tak lama lagi. Nampaknya masa sudah tamat. Tak nak buang masa. Dan juga perhatian serta juga perjalanan aktiviti yang begitu baik Ratu tanpa huru-hara kelas. Nampaknya itu saja. Saya nak ucapkan sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kita jumpa pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih semua.